Assalamualaikum dan selamat petang guys. So mandangan PKP ni pun dilanjutkan. So video kali ni aku plan macam nak tuning reti lah ataupun soft rock. So kita beli dulu macam biasa Shopback untuk dapatkan korang punya cashback. Aku masuk kat Shopee, and then kita tunggu kejap. Okay, so macam biasa aku dah letak dekat kad, ataupun korang boleh cari dekat Mantai Tackle lah ni, Mantai Tackle. Okay, so kat sini aku akan beli dia punya reti lah. Okay ni. So hari tu aku dah letak kat kad aku. So aku 3 benda ni, aku akan beli 3 benda ni. So kita boleh proceed. And then macam biasa aku dapat aku punya cashback dan place order. Okay, bye bye. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari guys. So video kali ni aku akan tunjukkan macam mana kita nak tune kita punya Froggy daripada macam ni ke ataupun macam ni terus menjadi begini, right? Okay, so tujuan kita tuning kita punya Froggy ni adalah untuk mengekalkan dia punya ketahanan. Ni bukan bermaksud korang pakai yang original ni tak boleh strike boleh je, tak ada masalah. Cuma kalau kita tak tune ni, dia agak tak tahan lah. Maksud tak tahan ni, mungkin korang punya hook ni boleh terkangkang time fight dengan ikan. Mungkin juga batu ni, pemberat ni boleh tercabut. Dan mungkin juga korang punya besi kat depan ni boleh termasuk dalam ke, atau menyebabkan benda ni koyak ke. So that's why lah kita tune. Okay, so bila kita dah tune macam ni, kita pakai Kevlar yang higher LB, kita punya hook yang heavy duty kan. Kita punya hook yang heavy duty macam ni. Lepas tu kita modify sikit, letak dia punya echo untuk buat percikan air. InsyaAllah lah dia akan menarik lagi perhatian sang pemangsa untuk ambil ataupun makan korang punya Froggy ni, right? So let's go, kita tune. Okay, alright guys. So benda-benda yang wajib korang kena ada untuk proses tuning ni, firstly adalah mesti korang punya Froggy lah. Tak kisahlah Froggy jenis apa. Kedua, seterusnya adalah gunting, gam 3 second ataupun 502, plier, Kevlar. Kalau macam ni tak silap aku dalam 120 LB kot. Okay, kita punya split ring dan swivel ni, lighter, hot tube, hook. Macam aku pakai hook mustard size 50. Brand lain korang boleh cuba brand owner, SD hook ataupun mana-mana lah, tak kisah, terpulang kat korang. Terusnya adalah blade. Aku prefer blade Love ni sebab dia punya percikan lebih mantap lah. Terusnya adalah kawat. Kawat ni nanti kita nak ikat blade dekat buntut reti ni, kilat-kilat. Dan akhir sekali adalah special gum. Gum ni sebenarnya korang kena pakai special gum yang untuk tuning soft rock ni. Okay, tapi disebabkan benda pun dah habis, so yang ini je aku ada. Aku pernah cuba benda ni, so far ok lah, alhamdulillah, kuat. Right, so let's go, kita teruskan. Okay, so untuk mula-mula, first step, kita akan keluarkan hook original ni daripada body Froggy korang lah. Korang boleh, kalau katakan korang takut nak guna gunting, mungkin boleh guna air panas untuk buka balik gam ni lah. Kalau pakai air panas dia lebih selamat lah, tak adalah korang tergunting body nanti. Tapi tak apa.
Aku cubalah pakai gunting sebab nak cepat kan. Right. Kalau korang pakai gunting, make sure buat dengan berhati-hati lah. Sebab jangan sampai froggy korang koyakkan sebelum turun mancing, benda pun dah cukai. Wassalam. Okay, right. So part depan ni kena jaga elok-elok sikit lah, supaya tak koyak. Right. Okay. Alright. So hook ori ni janganlah buang, simpan lah untuk masa depan. Mungkin satu hari nanti kau nak guna kan. Tapi dia punya batu ni, pemberat ni kita nak. Right. So kita ambil dia punya pemberat. Okay. Okay. Untuk next step, kita akan setting hook lah. Right. So macam aku kata, aku prefer untuk guna hook mustard size 50. Dia untuk froggy size 85mm ni, korang boleh je guna size 40, tapi aku prefer size 50 sebab lebih besar lah. Kalau macam ni size memang size 50 ngam lah. So dia besar, ada ruang kat tepi ni, mudahkan lagi untuk hook up ikan lah. Right. Okay. Sekejap aku adjust dulu. Okay. So next, korang kena buang lebihan yang ada kat dalam ni dulu. Gunting pun tajam dah. Part ni pun kena berhati-hati, jangan sampai terlebih buang. Korang banyak gam nak guna untuk korang tampal balik. So berhati-hati. Tak tajam dah gunting aku. Okay. Untuk memudahkan korang nak letak hook di atas body reti nanti ataupun froggy korang, korang kena buang sikit area sini. Okay, so right. Macam mana ni, saya bersihkan sikit dia punya gam yang dulu-dulu. Okay lah ni. So ni kita tak tepi dulu. Seterusnya adalah kita akan ukur kita punya hook, panjang kevlar dan kedudukan hook lah. Okay. So kalau katakan hook aku nak terletak kat sini macam ni, right. So aku akan pilih panjang sikit je daripada ni. Okay. Buat simpulan dekat area hujung kevlar korang. Macam ni aku guna kevlar 120 lb. Kat mana beli korang boleh tengok lah. Banyak seller pun dapat benda ni. Right. Make sure korang rentak-rentak lah sikit bila buat simpulan kat sini. Okay. Buka balik. Right. So tak terbuka. Dan kita potong. Lepas tu korang boleh bubuh sikit gam 3 second.
silap daripada bawah, dan kita masukkan ke bawah supaya bonjot ni terletak ke atas. Right. Okay, cantik ni. Ni tips kalau boleh janganlah letak Kevlar ni terlalu panjang, sebabnya dia akan ganggu action froggy korang. Boleh je, tak ada masalah, tapi kalau nak action cantik, jangan terlalu panjang lah. Dia setiap panjang tu ada action dia sendiri. Okay, so yang ni korang dah boleh letak gam lah. Okay, tujuan aku letak gam kat sini, first aku nak kuatkan lagi simpulan tadi. Seterusnya aku nak make sure ikatan kat sini tak bergerak-gerak lah. Okay, right, cantik. Okay, pemberat ni korang ada option juga, either korang nak pakai pemberat yang sedia ada, ataupun korang boleh guna timah lilit, ataupun boleh guna timah kepit. Sekejap, timah kepit aku ada, aku tunjuk kau. Ni contoh timah kepit lah. Timah kepit ni korang boleh beli dekat Mamantai. Kalau korang tengok tadi, aku ada beli kat Shopee kan, kat kedai dia ada. Tak silap aku, plate ni RM2 kot sekarang. Okay, so plate ni korang boleh je lilit kat sini, lepas tu kepit. That's why kita panggil dia timah kepit. Okay, kalau timah lilit tu kau pakai yang solder, apa tu, timah solder tu, korang lilit je lah. Tapi aku tak suka pakai yang tu sangat, sebab dia akan menyebabkan layer kat sini tebal tau. So korang punya body nanti bila nak tekan, dia separuh je, macam tu je. Okay, tapi kalau kita pakai yang ni pula, dia akan dapat fully. Bila kita tekan body ni, dia terus akan jejak betul-betul full sampai bawah. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okay, right. Bila kau dah letak pemberat ni, kepit-kepitkan sikit biar dia termasuk kat lorong tu. Okay, gerak juga benda ni, tak apalah. Lepas tu korang akan guna hot tube ni untuk kekalkan posisi Kevlar, dan korang punya pemberat lah dekat hook ni. Right. Tak muat pula. Okay, muat. Okay, sekejap ni. Macam mana dia boleh ke bawah ni? Okay, tak apalah. So tuning froggy ni korang kena bersabar sikit lah, sebab sometimes body froggy tu bila korang dapat, dia tak adalah tepat. So korang kena adjust supaya hook ni cantik-cantik terletak atas korang punya body froggy lah. So bila dah jadi macam ni, kita akan bakar shrink tube ni ataupun hot tube. Kat sini kalau korang nak letak gam 3 second pun terpulang. Kalau kat sini kan terpulang, tak nak kasi dia gerak lagi ke. Aku akan letak kemudian, sebab takut nanti bila kita nak masukkan dekat body froggy ni, takut tak ngam ke apa kan. So kita akan cabut balik benda ni. So tak apa, kita cuba dulu.
seterusnya aku akan ambil kawat ni sikit. Lepas tu kita masukkan dekat dalam body froggy ni. Kita ambil kita punya Kevlar tadi. Okay. Lepas tu kita tarik. Right. Okay. So right. So macam ni boleh kata ngam dah tau. Korang punya hook pun dah cantik terletak. Korang punya Kevlar pun tak terlalu panjang. So bagi aku dah ngam lah ni. Tapi ni ada tips sikit. Ada orang dia suka tune dia punya hook ni terletak macam ni tau. Betul-betul tersorok kat belakang bonggol ni. Nampak tak? Macam ni dia lebih mudah tersangkut dekat samai ke sampah tau. Ada orang pula dia bengkokkan benda ni untuk betul-betul tersorok dekat belakang ni. Tapi ada juga yang cakap bila kita tanam mata ni ke bawah, dia akan menyebabkan tendensi untuk korang hook up ataupun strike tu rendah. Okay. So tak apa. Macam aku akan prefer tegak je. Sebabnya akan memudahkan lagi untuk hook up ikan bila korang pump nanti. Okay, sekejap. So bila part adjust hook ni akan makan masa sikit. Korang kena make sure hook korang ni tak terlalu keluar dan tak terlalu ke bawah sangat. So setelah di setting hook dia, kita dapat macam ni lah. Ngam lah ni. So next step adalah proses untuk korang letak dia punya gum lah, untuk tutup semua lubang-lubang tadi. Okay. So hook dia pun menegak. So no issue lah kalau ikan ambil pun tekan sampai ke bawah lah. So ada ruang lah. Senang untuk hook up ikan nanti. Right. Tapi yang ni kita elakkan, untuk elakkan dia berbonjol sangat, aku akan kepit rapatkan dia. Okey. Ngam. Yang cantik tu. Right. Okey. Nice. Okey, untuk elakkan korang punya hook ni dari bergerak-gerak, aku cadangkan untuk korang letak gam 3 second kat tepi sini. Right. Sikit, tak sikit, sini tak sikit. Okey. InsyaAllah tak gerak ni nanti. Alright. Okay, dah nice. So proses seterusnya adalah untuk korang tutup balik lubang yang korang gunting tadi. Aku akan guna gum ni sebab dia punya likat dia sama macam special gum tu. Tapi untuk yang baru nak mula-mula tune ni, better pakai gum, special glue tu lah. Tak silap aku special glue tu dalam RM20 macam tu lah. Yang ni aku tak tahu, tak ingat ringgit. Ni kawan aku bagi. So kita akan tutup lubang dia elok-elok. Untuk proses tampal ni, tutup lubang ni, aku akan guna 3 layer untuk make sure dia betul-betul lubang-lubang kat sini betul-betul tertutup lah. Okay, right. So yang ni dah first layer. Aku akan biarkan dalam 10 minit hingga 15 minit untuk aku tambah lagi second layer ataupun third layer. Okay, right. Tak apa, kita tunggu dulu. Okay guys, so next step aku akan letak lagi satu layer untuk make sure betul-betul semua lubang kat sini
tertutup dan takkan dimasuki air. Right. Lepas tu kita akan tinggalkan selama 15 minit lagi. Okay guys, so dah 10 minit pun aku tengok dia tak fully kering, tapi tak apa, kita boleh top up lagi sikit untuk yang third layer. Mak terlebih pula. Okay. Right. Okay, so semua lubang dah tertutup dan kita akan left lagi untuk 15 minit ataupun dia betul-betul kering, baru kita akan buat next step. Right. Okay guys, so ini pun aku rasa tak fully kering, tapi okey lah. Dia punya, kalau kau tengok dia punya luar ni pun dah berbuih-buih, dah kering. Dalam dia aku tak rasa fully lagi kering, tapi tak apa. Sementara kita nak tunggu betul-betul dia kering, kita tutup lubang depan dia dulu dengan menggunakan hot tube ataupun shrink tube yang kecil. Okay. Right ni. Okay. Okay. So benda first, korang kena letak gam sikit. Gam, okay. Lepas tu masukkan korang punya hot tube ataupun shrink tube ni. Masuk dalam. Okay. Lepas tu macam biasa kita bakar dia. Aku punya kabel ni macam terpendek sangat pula, tapi tak apalah, boleh adjust. Okay, so untuk step seterusnya, aku akan letak kilat-kilat kat sini untuk mencantikkan lagi korang punya tuning ni. So benda yang wajib ada adalah alas dengan korang punya kilat-kilat. Kalau macam ni aku prefer color silver ni, sebab reti aku pun seolah-olah silver kilat-kilat. Okay. So untuk step ni korang jangan gopoh sikit. Letak gam dekat tempat yang korang letak special glue tadi. Gam 3 second ni kau letak sikit-sikit. Lepas tu kau taburkan kilat-kilat ni. Letak sini tak? Korang buat sikit-sikit. So, boleh macam ni. Dah siap. Next kita akan buat dia punya echo pula. Okay guys, so bagi aku yang ni kira macam final step lah. Kita akan buat dia punya echo, right? Tapi sebelum tu, sebelum kita buat echo dia, kita akan buat
lubang sikit untuk memudahkan angin dekat dalam ni keluar. So benda yang korang perlukan adalah hook yang tadi tu. Hook ni, okay, hook original tadi ni korang bakar sikit. Kita akan buat 2 lubang. Okay. So kita akan buat lubang kat sini. Right. Nampak lubang dia. Okay. So lubang ni function dia, bila ikan makan, udara yang ada kat dalam dia akan keluar tau. Nampak? Kalau tak ada lubang tadi, nampak? So that's why korang kena create lubang dekat atas ni. Okay, lubang kedua, lubang kedua ni tak nak besar-besar sebab kita nak letak survival je kat situ. Right. So kau akan letak dekat bawah ni sikit je. Right. So korang akan masukkan survival ni dekat lubang kedua yang belah bawah. Okay, macam ni. Right. So seterusnya korang akan gunakan kawat ni tadi, sucuk kat tepi hook ni. Kita akan lock. Okay. Kita akan lock lah survival ni. Lepas tu kita lilit dekat tiang hook ni. Untuk kawat ni, aku cadangkan korang pakai yang mungkin 70 LB ataupun 80 LB lah. Sebab dulu aku pernah pakai yang nipis punya. So 2-3 kali ikan ambil dah terbuka. Sometimes ikan belum ambil betul-betul pun dah terbuka juga. Okay. Untuk ekor dia ni ikut kreativiti masing-masing. Ada orang dia suka ikat kat sini, lepas tu dia tak tebuk. Macam aku prefer tebuk untuk nampak lagi kemas. Alright, kena cantik tu. Okay. Okay, so kita akan letak blade pula. Okay. Okay guys, so kita punya tune froggy dah siap. So dah boleh bawa lah pergi memburu. Okay, so kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, share, komen dan subscribe.